Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni Farah nak share macam mana perjalanan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Okey, jom kita belajar sedikit tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Okey, peristiwa Isra dan Mi'raj ni adalah dua peristiwa pada satu malam yang sama. Dan untuk pengetahuan semua ibadat seperti zakat, puasa, haji, semua tu disyariatkan di Madinah kecuali solat, sebab solat ni disyariatkan di Mekah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Okey, seterusnya bila berlaku peristiwa Isra Mi'raj ni? Okey, Isra Mi'raj ni dia banyak khilaf, dia berlaku bulan berapa, hari apa, semua tu banyak khilaf dalam kalangan ijma' ulama. Yang tak ada khilafnya adalah peristiwa Isra Mi'raj ni dia berlaku di Mekah, dan satu lagi ialah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan untuk pengetahuan korang, peristiwa Isra Mi'raj ni dia adalah mukjizat kedua terbesar selepas Al-Quran. Okey, seterusnya kenapa Nabi berhijrah ke Madinah? Okey, yang pertama, Nabi diuji dengan kematian Abu Talib, iaitu bapa saudara baginda. Lalu Nabi diuji lagi dengan kematian Siti Khadijah, iaitu isteri kesayangan baginda pada tahun yang sama. Jadi disebabkan dua peristiwa yang berturut-turut dalam tahun yang sama inilah baginda berada dalam keadaan duka. Seterusnya Nabi diuji lagi dengan di Pulau Satu Mekah selama 3 tahun. Semua urusan, apa-apa urusan termasuklah jual beli diharamkan dengan baginda selama 3 tahun. Jadi selepas banyak peristiwa yang Nabi lalui itulah Allah turunkan malaikat Jibril untuk membawa Nabi melalui satu peristiwa, iaitu Isra dan Mi'raj, untuk menghiburkan hati Nabi yang telah lama dilanda kemurungan. Okey, seterusnya sebelum Nabi dibawa berjalan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ni, malaikat Jibril telah membelah dada Nabi untuk membuang ketulan-ketulan hitam, lalu dibasuh dan dicuci dengan air Zam-Zam. Peristiwa membelah dada ni adalah simbolik kepada umat Islam. Jika kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena menghadap Allah dengan hati yang bersih. Lalu berkatalah Jibril kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk membawa kamu berjalan menelusuri 7 petala langit hinggalah ke Sidratul Muntaha." Okey, seterusnya Nabi pun tungganglah burak untuk melalui peristiwa Isra ni, iaitu daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Madinah. Kenapa Baitul Maqdis? Kenapa Masjidil Aqsa? Kerana hanya Baitul Maqdis yang ada laluan lebuh raya untuk naik ke langit. Okey, seterusnya Nabi dibawa oleh Jibril sampai ke langit pertama. Okey, pintu langit pertama ni dah lama dah tutup sejak Nabi lahir. Dan tebal langit pertama ni selama 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Okey, sepanjang perjalanan Mi'raj, sepanjang perjalanan Nabi naik ke langit ni, Nabi banyak berjumpa dengan Nabi-Nabi terdahulu, iaitu Nabi Adam, Nabi Yahya dan Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim. Dan pada langit ketujuh ni dia ada satu bangunan, iaitu bangunan Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur ni adalah Kaabah malaikat. Semua malaikat akan mengelilingi Baitul Ma'mur ni. Lalu Nabi naik ke Sidratul Muntaha dan sampai ke tingkat teratas, iaitu di mana Nabi dapat melihat Allah dengan matanya sendiri. Lalu Nabi diberi wahyu, iaitu sebanyak 50 kali solat waktu sehari semalam. Lalu Nabi turunlah berjumpa dengan Nabi Musa AS. Lalu Nabi Musa mengatakan bahawa umat Nabi Muhammad ni takkan mampu mengerjakan 50 kali solat waktu sehari semalam. Lalu Nabi Muhammad ni turun naik berjumpa dengan Allah, lalu dikurangkan daripada 50 kepada 5 waktu solat sehari semalam. Lalu akhirnya Rasulullah SAW kembali ke Mekah dengan menaiki burak yang ditambat di Masjid Al-Aqsa. Semoga kisah Isra Mi'raj ni dapat membantu kita dalam mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.